Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini adalah 2 Disember tahun 2022. Hari ini adalah Tadabbur Kontok yang ke-170. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ada dua pengumuman. Pertama, saya nak minta maaf terhadap Tadabbur Kontok hari Isnin lepas, sebab saya gagal untuk live pada Isnin lepas. Lalu Alhamdulillah, kelas Isnin lepas telah pun kita gantikan pada Selasa. Saya harap tuan-tuan tonton Tadabbur Kontok yang lalu pada hari Selasa. Alhamdulillah. Yang kedua adalah tentang hari ini. Hari ini tuan-tuan, video yang sedang tuan-tuan tonton adalah video rakaman. Saya rakam pada jam 5.30 pagi ini. 5.30 pagi ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pagi ni saya buat kerja macam biasa. Saya buat kerja depan komputer saya. Entah macam mana tiba-tiba saya tengah buat kerja, internet terputus. Bila internet terputus, saya restart lah. Saya ingat, aku on komputer lama sangat kot. Restart komputer. Bila restart komputer, dia dapati tak jalan juga. So saya tengok kat depan router ke modem, saya tak pasti. Dapati bahawa rupa-rupanya ada problem sikit. Lampu LOS menyala, loss of signal. Saya baru Google tadi, loss of signal. Wallahualam, saya tak tahu apa masalah loss of signal ni. Moga-moga pagi sikit, mungkin pukul 9 lagi ke, saya akan call TM, tanya apa problem tentang saya punya internet Wi-Fi ni. Semoga-moga ada kebaikan. Moga-moga diuruskan internet ni secepat mungkin, sebab malam ni saya ada kelas. Semoga-moga malam ni kelas boleh dijalankan dengan lancar. Jadi tuan-tuan, pagi ni saya record siap-siap. Pukul 5.30 ni saya record video ni. Kemudian saya akan upload sebentar lagi. Saya edit sekejap, lepas tu saya upload sebentar lagi guna internet phone saya. Semoga-moga ada manfaat untuk tuan-tuan, insyaAllah. Saya mohon doa tuan-tuan, dua pengumuman tersebut. Baik, jom back to topic. Hari ini Tadabbur Kontok yang ke-170. So, kita nak bercakap tentang apa? Masih lagi bercakap tentang tema prasyarat petunjuk. Baik tuan-tuan, jom kita record kejap apa yang kita dah study sebelum ni. Pertama, berkeinginan untuk bersihkan diri dan ada perasaan takut adalah prasyarat petunjuk. Yang kedua, usah bersikap diri kita lebih bersih pada orang lain sebab itu menghalang petunjuk. Ketiga, kita kelihatan bersih sebab aib kita ditutup. Yang keempat, usah membanding-banding ciri kemuliaan fizikal dengan orang lain sebab itu menghalang petunjuk. Yang kelima, usah anggap tak ada orang yang layak bimbing kita sebab itu menghalang petunjuk. Yang keenam, tidak serius dan juga bicara olok-olok adalah penyakit yang menghalang petunjuk. Yang ketujuh, Allah sangat layak untuk marah. Jangan rasa macam kita tak layak dimarahi sebab itu menghalang petunjuk. Yang ke-8, usah rasa macam kita memang dah akan masuk syurga lah kerana itu menghalang petunjuk. Yang ke-9, usah tertawa, sebaliknya menangis ketika kita tenggelam jauh ke dalam. Yang ke-9. Yang ke-10, apabila diberi hadiah, diberi petunjuk, terima. Tolak hadiah, tolak petunjuk daripada Allah, menghalang petunjuk. Yang ke-11, kita perlu sedar bahawa majoriti orang tidak akan beriman terhadap petunjuk. Moga-moga kita bukan yang majoriti itu. Yang ke-12, usah mahu dilayan seperti VIP dalam mendalami agama. Sebab rasa mahu dilayan seperti VIP ini menghalang petunjuk. Yang ke-13, Allah memberi manfaat kepada kualiti fokus dan juga hadam peringatan. Fokus dan juga hadam peringatan memberi petunjuk. Yang berikutnya, yang terakhir, sesi yang lalu kita bicara tentang petunjuk akan menyebabkan kita tidak bimbang tentang masa depan, kita tidak bersedih tentang masa lalu. Petunjuk menyebabkan kita tidak bimbang tentang masa depan dan kita tak bersedih tentang masa lalu. Hari ini Tadabbur Kontok yang ke-170 nak bicara tentang apa pula? Tadabbur Kontok 170 hari ini, kita nak bicara daripada surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat yang ke-35. Ayat yang kita nak study hari ini, tuan-tuan, saya boleh kupas panjang, kelas 2 jam boleh bahas ayat ni. Namun oleh sebab ini Tadabbur Kontok,
InsyaAllah 10 minit kita akan habiskan sepintas lalu ayat ini. Dan ayat ini adalah ayat yang terkenal. Kalau saya baca intro tu tahu dia sambung kot. Yang hujung dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah nur samawati wal ardi. Allah adalah cahaya langit-langit dan juga cahaya bumi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan cahaya ini, tugas cahaya, fungsi cahaya adalah untuk menerangi. Allah, cahaya yang menerangi langit-langit dan bumi. Bercakap tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala, berikutnya, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Misalan cahaya Allah. Baik tuan-tuan, kita nak bicara tentang prasyarat petunjuk. Cahaya Allah adalah cahaya yang menerangi. Petunjuk adalah cahaya yang menerangi. Misalan cahaya Allah. Misalan petunjuk. Allah memberi satu misalan petunjuk yang panjang. Yang akan cuba kita kupas pagi ni. Misalannya apa? Kita baca balik. Allah menyebutkan masalu nurihi, misalan cahaya Allah ni, seperti, inilah misalan yang paling sesuai pun nak gambarkan misalan cahaya Allah. Mishkatin fiha misbah. Sebuah ruang mishkat. Dalam ruang mishkat tu ada pelita. Okey tuan-tuan, mishkat tu yang ni. Ini mishkat. Kalau rumah lama zaman Nabi dulu tuan-tuan, rumah yang gelap tak ada lampu elektrik, mereka akan buat satu ruang 4 segi selalunya. Ruang yang sedikit ada dalam lah. Ruang yang ada sedikit ada dalam, yang mereka boleh letak pelita dekat dalam ruang itu. Tugasnya, fungsi ruang tu adalah untuk menerangi ataupun enhance cahaya yang datang daripada dalam cahaya, dalam pelita tersebut. Yang mana putih tu tuan-tuan, itu adalah ruang mishkat moden lah, yang mana kurang berfungsi pun sebab kita dah ada elektrik hari ni. Tapi kind of like that lah. Itu ruang mishkat. So tuan-tuan ingat, ruang mishkat ni fungsinya adalah untuk kita letak pelita kat situ, menyebabkan ruang mishkat tu akan pantulkan ataupun lebih menerangkan cahaya daripada pelita tersebut. Alright? Okey tuan-tuan, saya tak mau bahas panjang lagi. Kita nak baca je dulu seluruh misalan, kemudian kita bahas sedikit. Misalan cahaya Allah ini, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Misalan cahaya Allah seperti satu ruang mishkat. Dalam ruang tu ada pelita. Al-misbahu fi zujajah. Pelita dalam pelita tu pula fi zujajah. Pelita tu letak dalam gelas kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun buri. Gelas kaca tu pula sangat lut sinar, maksudnya elok lagi, shining lagi, laksana bintang bersinar gemerlapan. Maksudnya dia seolah-olah baru keluar plastik. Dia shining lagi, dia punya gelas kaca itu. Yuqadu min sajaratin mubarakatin. Pelita itu pula dinyalakan dengan minyak dari pokok yang penuh berkat. Pelita kena ada minyak untuk dinyalakan apinya. So minyak dia bukan guna minyak tanah, bukan guna minyak gas, bukan guna minyak diesel, tak. Tapi dengan satu minyak yang cukup berkat. Apa minyak berkat? Zaitunah. Minyak daripada pokok zaitun. Sebab tuan-tuan, jarang sangat, bukan jarang lah, orang kaya-kaya sahaja yang akan guna pokok zaitun untuk menyalakan pelita. Selalunya kita akan guna minyak-minyak murah lah, macam minyak gas, minyak tanah. Tapi orang ini, Allah nak sebut misalan cahaya Allah ni, minyak dia pun guna minyak yang high class, iaitu minyak zaitun. Minyak zaitun ni kalau kita pasang jadikan api pelita tuan-tuan, minyak pelita yang tak akan berjelaga. Maksudnya dia high class lah. Zaitunah. La syarqiyatin wala gharbiyah. Yang mana pokok zaitun yang digunakan ni bukan pokok sebarang zaitun. Pokok zaitun yang tumbuh dia tidak terlalu ke timur, tidak terlalu ke barat. Yang mana kalau pokok tu tumbuh dia tidak terlalu ke timur, bayangkan kalau kita ada satu bukit yang penuh dengan pokok-pokok zaitun,
Pokok yang terlalu ke timur ataupun terlalu ke barat, dia akan terdedah kepada matahari yang lebih daripada pokok yang duduk tengah-tengah. Tak terlalu ke timur, tak terlalu ke barat. Ini menyebabkan pokok yang duduk dekat tengah-tengah, di antara ladang-ladang zaitun ini, pokok yang duduk kat tengah-tengah tu just nice. Dia akan terima matahari pagi, dia akan terima matahari yang terbit dari timur dan juga matahari petang. Just nice. Dia tak terima over sangat, just nice. Zaitun. Maka tuan-tuan, pelita itu daripada minyak pelita itu daripada pokok zaitun, pokok yang berkat. Pokok zaitun tu pula best of the best, sebab tak terlalu tumbuh di timur, tak terlalu tumbuh di barat sangat. Okey, sambungan. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Hampir-hampir minyak zaitun tu dia sendiri terang memancar meskipun belum disentuh oleh api. Minyak zaitun ni punya power, kalau tuan-tuan tutup lampu pun tak pasang api lagi, minyak zaitun tu pun dah shining dah. Minyak zaitun tu pun dah comel dah. Dah nampak seolah-olah macam cahaya dah. Kalau letak minyak zaitun tu dalam bekas tu sebelum dipasang api pun seolah-olah sudah ada api. Seolah-olah sudah ada cahaya daripada minyak zaitun tu sendiri. Dan minyak zaitun itu tuan, kalau minyak zaitun tu ada kat sini, api tu baru ada kat sini saja. Kita tak bawa sampai dekat lagi, tiba-tiba baru dekat sini saja. Terus menyambar api tu, menunjukkan kualiti minyak zaitun tu. Allah sebut minyak zaitun tu sendiri pun hampir-hampir memancar sendiri. Belum pun api sampai, dia hampir-hampir memancar sendiri. Itu hebatnya minyak zaitun yang Allah maksudkan dalam misalan ini. Dan misalan itu Allah akhiri dengan nur ala nur. Nurun ala nur. Cahaya atas cahaya. Misalan yang kita baca panjang tadi tuan-tuan, cahaya atas cahaya. Okey tuan-tuan, gambar itu adalah gambar yang baiklah untuk menerangkan. Yang mana itu pelita. Gambar yang tuan tengok itu adalah gambar pelita. Pelita tu kita baca balik, pelita yang seketul tu kita letak dalam ruang miskat. Dalam ruang miskat tu ada pelita gambar tu. Pelita tu pula dalam gelas kaca. Tu tak tengok? Tu gelas kaca kan? Gelas kaca tu pula shining. Mungkin gambar tu tak shining sangat, tapi yang pentingnya gelas kaca tu shining. Baru elok bintang bergemar 8 gelas kaca tersebut. Dalam gelas kaca tu ada pelita. Pelita itu dinyalakan dengan minyak daripada pokok yang berkat. Gelas kaca tu tuan tengok ada pelita, dan pelita tu ada minyak kat bawah. Minyaknya guna pokok zaitun yang berkat. Pokok zaitun yang tumbuh tak terlalu ke timur, tidak terlalu ke barat. Dan minyak itu sendiri pun dah grade A dah. Minyak tu sendiri pun tidak disentuh oleh api. Tuan-tuan, kita tengah bicara tentang apa? Kita tengah bicara tentang misalan cahaya Allah. Jangan lari fokus. Misalan cahaya Allah, misalan petunjuk. Maka tuan-tuan, inilah misalan petunjuk. Apa misalannya? Allah sebut tentang ruang miskat, yang mana ruang miskat tu ada pelita dalamnya. Dalam diri manusia tuan-tuan, dalam diri kita ada satu miskat, iaitu rangka kita. Ataupun lebih tepat lagi kalau nak kecilkan tuan-tuan, rangka dada kita ni. Kita ada apa ni? Rangka ni kita punya apa? Tulang ni. Tulang dada ni kita bagi tulang apa tuan-tuan? Tulang rangka ni. Tulang rusuk kita. Kita punya sangkar rusuk kita. Sangkar rusuk kita ni, dia melindungi jantung kita. Central organ badan kita ni adalah jantung kita. Yang mana tulang rangka kita ni, inilah miskat yang melindungi satu benda yang sangat penting untuk petunjuk, iaitu jantung hati kita. Ada ruang miskat yang dia ada dalam badan kita. Dalam ruang miskat ni ada apa? Dalam dada kita, rangka kita ni ada apa? Allah sebut sebuah ruang miskat, dalam dia ada pelita. Pelita itu dalam gelas kaca tu bersih, cantik, shining. Dan tuan-tuan, dalam kita punya tulang rangka ataupun rangka rusuk kita ni ada apa tuan-tuan? Allah simpan jantung hati. Lihat bagaimana organ hebat dan penting terhadap petunjuk dan hidup ini Allah simpan dalam rangka yang cukup kukuh. Jantung hati ini seperti pelita tadi. Jantung hati kita ni seperti pelita tadi.
Dan pelita tu dalam gelas kaca. Gelas kaca tu cantik. Baru keluar. Waktu kita lahir dulu, gelas kaca kita ni ataupun jantung hati kita ni bersih. Tak ada kotoran langsung. Dan tuan-tuan kena ingat begini. Oleh sebab Allah gambarkan jantung hati kita ni seperti ada gelas kaca yang bersih. Gelas kaca ini tak kekal bersih. Gelas kaca ini dia akan kotor. Pelita ini gelas kaca ni akan kotor. Tugas kita adalah untuk shiningkan gelas kaca itu. Soalan dia macam mana nak shiningkan? Macam mana nak shiningkan gelas kaca itu? Ayat pendeknya beginilah. Tuan-tuan bermaksiat, maka gelas kaca tuan-tuan akan kotor. Lagi tuan-tuan bermaksiat, gelas kaca tuan-tuan akan bertambah kotor. Lalu tuan-tuan, api itu, meskipun dalam ruang mishkat, kalaulah gelas kacanya kotor, api dan cahayanya tidaklah terlalu hebat, taklah terlalu shining. Kalau gelas kacanya kotor. Misalan cahaya Allah macam satu ruang mishkat, ada pelita-pelita dalam gelas kaca. Maka Allah bagi tahu, pelita itu bukan sebarang pelita. Jantung hati itu bukan sebarang jantung hati. Pelita itu dinyalakan dengan minyak dari pokok zaitun berkat. Pokok zaitun tak terlalu ke timur, tak terlalu ke barat. Demikian jantung hati kita. Jantung hati kita ni ada roh. Roh kita adalah roh yang berkat. Fitrah roh kita ni, dia tak cenderung buruk, tak cenderung baik. Neutral. Jantung hati kita ni, tuan-tuan, ia tidaklah terlalu buruk. By default, secara fitrahnya, roh kita tidak jahat. Dan roh kita juga tidak baik. Secara umumnya, roh kita tidak jahat. Roh kita tidak baik. Jantung hati yang kita maksudkan bukan seketul daging itu, namun seketul daging yang dikawal oleh roh kita itu. Jantung hati kita itu berkat. Jantung hati kita itu bersih berkat, tidak cenderung baik, tidak juga cenderung buruk. Dan apabila waktu kita lahir, oleh kerana fitrah roh kita itu demikian, minyak itu, minyak zaitun yang berkat itu, kadang-kadang dia boleh memancar sendiri meskipun belum ataupun tidak disentuh api. Demikianlah fitrah roh kita ini, dia sukakan kebaikan meskipun tanpa pengaruh dari luar. Tuan-tuan, baik dan buruk ni, kebanyakan manusia, standard moralnya baik dan buruk ditentukan oleh ajaran dari luar. Namun, fitrah manusia tanpa pengaruh dari luar pun sebenarnya sudah tahu yang mana baik dan yang mana buruk. Saya ulang balik ya. Meskipun roh kita tidaklah cenderung kepada baik semata-mata dan cenderung kepada buruk semata-mata, roh kita boleh belajar apa itu baik dan boleh belajar apa itu buruk. Namun tuan-tuan, by default, roh kita memang dia suka kepada kebaikan dan dia kenal kebaikan meskipun tiada pengaruh dari luar. Dan itulah misalan cahaya Allah yang Allah sebut sebagai nurun ala nur. Cahaya atas cahaya. Kenapa cahaya atas cahaya? Jantung hati. Ada roh, saya nak guna pelita tadi. Satu pelita. Minyaknya bercahaya. Minyaknya minyak yang berkat. Minyak yang elok. Dia pun duduk dalam pelita. Pelitanya bercahaya. Pelita bercahaya tu cahaya di enhance lagi, duduk dalam bekas kaca. Enhance lagi. Bekas kaca tu di enhance lagi, duduk dalam mishkat. Cahaya atas cahaya. Demikianlah cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya petunjuk ini tuan-tuan, dia menerangi kegelapan. Cahaya petunjuk daripada Allah menerangi kegelapan. Dan cahaya petunjuk ini akan sampai kepada siapa? Kepada hati-hati yang telah pun dibersihkan. Tuan-tuan, ingat tak prasyarat petunjuk? Prasyarat petunjuk mesti ada perasaan nak bersihkan diri. Mesti ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila datang petunjuk, tuan-tuan, petunjuk akan datang sedikit, kemudian kita akan sambar. Seperti mana minyak kita tadi, petunjuk datang daripada Allah sedikit, kemudian minyak itu yang kita baca tadi, sebelum api sampai pun dia dah memancar lah. Betul? Maka tuan-tuan, apabila petunjuk sampai sedikit, kalau jantung hati kita menerima sedikit daripada petunjuk itu, maka tuan-tuan, cahayanya akan bertambah. Kalaulah jantung hati kita dibersihkan, gelas kaca kita makin dibersihkan, maka lebih banyak yang kita akan terima. Justru tuan-tuan,
Petunjuk akan sampai kepada jantung hati yang ada usaha untuk dibersihkan. Petunjuk akan sampai kepada jantung hati yang cenderung kepada fitrah, bukannya jantung hati yang sedang ataupun akan kita kotorkan lagi. Komen di bawah tuan-tuan. Petunjuk daripada Allah sampai kepada jantung hati yang dibersihkan. Komen di bawah. Komen di bawah tuan-tuan. Petunjuk Allah sampai kepada jantung hati yang dibersihkan. Komen di bawah. Petunjuk Allah. Ini syaratnya. Petunjuk Allah sampai kepada jantung hati yang dibersihkan. Kita bersihkan jantung hati kita. Kita ada perasaan nak bersihkan diri. Sedikit petunjuk datang kita terima. Sedikit petunjuk datang kita ambil. Sedikit petunjuk datang kita tak tolak. Lebih banyak petunjuk akan datang. Lebih bersih jantung hati kita. Lebih bersih pelita kita tersebut. Akan lebih berkat jantung hati minyak zaitun yang ada dalam diri kita tersebut. Wallahu alam. Tuan dapat sesuatu hari ni? Kalau tuan dapat sesuatu hari ni, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. Tuan-tuan, minta maaf sekali lagi saya tak dapat live pagi ni. Doakan semoga-moga masalah internet saya yang loss of signal ini boleh diselesaikan hari ini, sebab malam ni ada kelas. Saya minta sangat tuan-tuan doakan supaya masalah ini selesai cepat, supaya kita tak ketinggalan dan tak drag apa-apa lagi. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tanda berkontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah.